Kuantan, Pahang. Bersamamu minggu ini berkunjung di perkampungan Sungai Ular, menyelami kisah duka sebuah keluarga asnaf. Nur Zarahana, 8 tahun, diuji dengan masalah kesihatan sejak dia dilahirkan. Sebagai bapa, Muhammad Zamir Ismail, 34 tahun, tidak pernah menyangka puteri sulungnya ini akan dikurniakan fizikal yang kurang sempurna. Saya ada 2 orang anak OKU. Yang pertama, Nur Zarahana, dia menghidap penyakit microcephaly yang biasanya orang tahu hydrocephalus yang kepala besar. So, saya dapat tahu penyakit tu sejak saya 2 hari lagi sebelum saya bersalin. Mula-mula masa buat detail scan tu, doktor scan macam ada abnormal dekat dia punya kepala, macam ada satu macam cecair yang berlebihan. So daripada situ dah dapat detect yang memang dia memang abnormal dan memang ada microcephaly macam tu. Selain cecair berlebihan di dalam kepala, Zara juga mengalami masalah saraf, sawan dan asma kronik. Zamir dan isteri, Nur Hasimah Ghani, 34 tahun, turut diduga dengan kelahiran anak kedua mereka. Muhammad Zarif Hamizan, 7 tahun pula, mengalami masalah autisma tahap 2. Kalau anak yang sulung, kita kena jaga dia daripada head to toe lah. Nak kena jaga mandi, makan, pakai, berak kencing dia, semua kita kena buat. Kalau macam anak yang nombor 2, kita kena jaga dia macam dia hyper. Bila dia dapat sesuatu tempat yang baru, dia akan tantrum. Kalau dia tak dapat masuk kat tempat tu, dia akan tantrum. Dan kalau kita bawa dia balik pun, dia akan tantrum. Macam tu. Beza dia, yang seorang kena ada kekuatan tenaga, yang sulung, yang kedua tu emosi lah. Penyakit Zara mungkin sukar untuk dipulihkan. Dia kini hanya bergantung kepada ubat dan rawatan fisio yang disarankan oleh pihak hospital. Walaupun mustahil untuk sembuh, terselit harapan bagi Zamir ingin melihat Zara kembali sihat suatu hari nanti. Ada anak-anak, kalau ikutkan yang sulung tu, dia macam biasa. Cuma kena pantau keadaan dia. Dia akan mudah terkena sawan dan dia memang selalu kena asthma attack lah. Kadang-kadang anak saya bila kena sawan memang sampai berbuih-buih lah. Dia macam menggeletar mata ke atas macam tu. Jadi untuk orang lain jaga dia memang tak boleh lah. Memang kena saya dengan suami lah pantau dia. First tu dengan suami memang susah juga nak terima sebab kami fikir macam mana kami nak handle bila dia dah dilahirkan. Ibu bapa mana yang tidak mendambakan tubuh badan anak-anak yang sihat? Sukar untuk menerima, namun mereka kian redha dengan ujian yang menimpa. Biarlah keadaan Zara sedemikian, dia juga layak mendapat kebahagiaan. Mula-mula memang malu, tapi dah lama-lama bila kata kita ni dah join grup-grup yang ada anak autism, anak istimewa ni, jadi perasaan tu tak malu dah. Apa nak malu? Kan? Dah ada anak gini, tak perlu malu dah. Maksudnya saya pergi mana-mana pun, macam pergi kedai makan pun bawa je lah. Apa nak malu? Kita nak makan, anak pun nak rasa juga. Walaupun Zara ni, dia cuma terbaring saja. Tapi dia nak juga rasa suasana kat kedai makan, kat shopping mall, jalan tepi pantai, dia nak rasa suasana tu. Menjaga anak autisma ini sangat mencabar. Jika permintaan Zarif tidak ditunaikan, dia pasti akan meronta-ronta sehingga membuatkan orang di sekelilingnya mulai tidak selesa. Menurut Zamir, Zarif tidak boleh membaca dan bertutur, namun anak ini cenderung kepada kreativiti dan obsesnya terhadap pelbagai jenis haiwan. Okey, tantrum Zarif ni
dia obses pada binatang. Obses macam binatang ni, macam dinosaur, macam gajah. Dia obses pada binatang macam tu. Contoh kalau pergi kedai, saya akan cuba elak kedai mainan yang banyak mainan macam tu. Elak lah kalau terlintas kedai ada mainan ni, saya akan elak lah. Sebab dia tantrum ni memang akan bergolek-golek atas jalan. Dia buat jadi orang sekeliling ni rasa jadi tak sedap. Mula-mula memang malu, tapi dah lama-lama bila kata kita ni dah join grup-grup yang ada anak autism, anak istimewa ni, jadi perasaan tu tak malu dah. Apa nak malu? Kan? Dah ada anak gini, tak perlu malu dah. Maksudnya saya pergi mana-mana pun, macam pergi kedai makan pun, bawa je lah. Alah bisa, tegal biasa. Jika ada masa terluang, Zamir akan mengikuti abang iparnya turun ke laut. Jika ada rezeki yang lebih, dia akan membawa pulang sedikit hasil tangkapan untuk dijadikan juadah mereka pada hari itu. Menurut Zamir, dia sanggup melakukan apa saja asalkan dapat memenuhi keperluan buat keluarga tercinta. Maksudnya macam time PKP baru ni, semua macam tak boleh nak rentah, tak boleh nak keluar rumah apa semua. Maksudnya pentingkan pada anak-anak lu. Memang ikut je time tu pendapatan memang tak ada langsung. Lebih pada anak lah, susu apa semua. Maksudnya duit yang ada ni pentingkan pada anak lu. Beli susu anak dulu, pampers anak lu. Maksud saya dengan isteri ni makan apa yang ada je kat rumah. Jika cuaca di laut tidak mengizinkan, ada kalanya mereka perlu mengikat perut kerana kesempitan wang. Biarlah mereka berlapar, namun keperluan Zara dan Zarif sentiasa tersedia. Pernah, cuma tak bercerita dengan orang luar lah. Maksudnya kalau tak cukup makan ni, just dengan orang rumah je lah tahu. Maksudnya tak cukup makan ni, maksudnya susu anak cukup. Kita sendiri, isteri dengan saya ni, makan apa yang ada je lah kat rumah. Kadang-kadang makan nasi putih dengan ayam goreng dengan kicap pun jadi, makan je lah, jadi kenyang. Sebagai bapa, pasti dia mahukan yang terbaik buat keluarganya. Zamir akur, dia perlu bekerja keras agar dapat memberikan kesenangan buat anak-anaknya. Memang rasa kecewa lah. Sebab yelah, kita sebagai seorang ayah, apa kemauan anak, kalau boleh kita akan cuba penuhi keperluan anak-anak ni. Macam contoh utamanya macam Zarif. Zarif ni dia tantrum, kita pun nak relax. Kalau boleh cuba akan penuhi permintaan dia tu. Macam Zarif ni, kita akan cuba usaha carilah duit untuk beli mainan ke yang dia nak. Sebab dia obses kepada binatang. Zamir harus memikirkan kos perbelanjaan penjagaan Zara dan Zarif mencecah hingga RM2,000 sebulan untuk membeli susu khas dan lampin pakai buang. Lebih membimbangkan, semakin hari, kesihatan Zara semakin merosot. Cecair berlebihan telah menghimpit saraf otak, mengakibatkan daya penglihatan anak syurga ini telah hilang. Banyak perbezaan lah. Masa dia kecil dulu, mungkin dia masih nampak lagi wajah mak ayah dia. Tapi untuk sekarang, mungkin dia punya gangguan saraf dekat mata tu yang buatkan dia macam makin tak nampak lah. So doktor pun cakap untuk kembali dia nampak tu memang chance tu tak ada lah. Tapi untuk bahagian telinga dia pula, masa dulu dia tak berapa dengar, tapi sekarang dia dah boleh dengar. Menjaga kedua-dua insan kurang upaya ini
memerlukan daya fizikal dan mental yang kuat. Ada kalanya, jika terlalu keletihan, emosi Zamir dan isteri pasti turut terkesan. Cabaran jaga anak istimewa dua orang ni kan. Macam saya dengan isteri, alhamdulillah tak ada masalah ni. Cuma tanggapan orang luar. Masa orang kampung ke, masa orang luar lah. Maksudnya, bila kita cakap kata autism ni, dia cakap dia faham. Tapi sebenarnya dia tak faham pun sebenarnya. Nak handle autism ni. Dengan macam yang kakak dia Zara ni, je. Sebab dia cuma baring. Jadi tak masalah. Tanggapan orang lah. Cabaran dia tanggapan orang. Macam adik-beradik ni, alhamdulillah. Adik-beradik belah saya dengan adik-beradik belah isteri, bagi sokongan moral pun semua bagi. Tak masalah bab tu. Cuma dengan orang luar je lah. Kadang-kadang faham. Cakap faham tapi tak faham sebenarnya. Itu je. Sejak kelahiran Zara Hana, Zamir dan isteri terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti bekerja kerana perlu memberi penjagaan rapi terhadap anaknya. Mereka mula membuat perniagaan kuih tradisional secara kecil-kecilan bagi menampung kos perbelanjaan yang tinggi. Dulu sebelum saya berniaga ni, saya kerja hotel dulu. Lepas kerja hotel tu, maksud sebelum kahwin lah, saya memang kerja hotel. Lepas pada kahwin tu, kerja kejap. Lepas tu bila dapat anak, dapat Zara, jadi saya berhenti kerja lah. Macam sekarang ni, masa sekarang ni, saya dengan rumah berniaga kuih tradisional. Kuih tradisional Pantai Timur lah. Macam kuih akok telur, kuih bakar dengan baconnya. Kita orang berniaga ni di tepi jalan lah. Hasil jualan kuih bakar, akuk telur dan kuih dangai ini tidaklah memberikan keuntungan yang banyak. Itu pun bergantung kepada keadaan cuaca dan keadaan kesihatan Zara untuk mereka keluar berniaga. Jika kesihatan Zara tidak mengizinkan, mereka tidak dapat berniaga pada hari itu. Macam niaga kuih ni tak menentu. Ni saya pun buat pun tak banyak. Tak menentu, jadi maksudnya kalau musim hujan dah kurang dapat apa jualan. Kalau cuaca alhamdulillah dapat sambutan. Jualan tu tinggi lah. Meniaga kuih ni alhamdulillah lah cukup-cukup lah untuk tampung keperluan anak ni, makan hari-hari kat rumah. Alhamdulillah lah cukup. Melihat kepada keperluan harian Zara dan Zarif, seperti susu dan lampin pakai buang, ia memerlukan kos perbelanjaan yang banyak. Muhammad Anwar Asmawi dan Sabri Ahmad dari Catin Makmur Enterprise hadir menyalurkan sumbangan buat keluarga Zamir. Nilainya mungkin tampak kecil, namun Zamir dan isteri sangat bersyukur kerana sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Maksudnya macam time PKP baru ni, semua macam tak boleh nak rentah, tak boleh nak keluar rumah apa semua. Maksudnya pentingkan pada anak-anak lu, memang ikut je time tu pendapatan memang tak ada langsung. Pentingkan pada anak lu, beli susu anak dulu, pampers anak lu. Maksud saya dengan isteri ni, makan apa yang ada je kat rumah. Besar harapan Hasimah untuk melihat anak-anaknya seperti insan lain. Namun dia akur, ini suratan takdir buat keluarga mereka. Ada kalanya Zamir dan Hasimah terfikir, jika mereka meninggal dunia, bagaimana nasib Zara dan Zarif? Memang tak dapat bayangkan lah. Kalau saya tak ada, macam mana isteri dengan anak-anak nak hidup. Saya cuma mampu doa, andai kata ni, biarlah anak yang istimewa ni pergi dulu. Bukan apa, bila kata saya atau isteri yang pergi, takut anak-anak ni dihina. Maksudnya orang tak boleh nak terima.
keadaan anak ni. Jadi anak-anak pun terkotak-kanting dengan anak yang autism lagi, dengan yang Zara lagi. Jadi tak naklah macam tu sebab tak semua orang mampu nak hadap benda ni. Biarlah kata kami yang hadap benda ni kan. Maksudnya biar anak ni pergi dulu tak apa, jangan kami. Derita yang dialami Zamir sekeluarga telah mendapat perhatian daripada Tuan Andan Surarabu, Adun Berserah untuk menghulurkan bantuan. Jelasnya, bantuan zakat dan kerusi mandi khas akan diusahakan bagi memudahkan kehidupan harian Zara. Daripada hasil siasatan ataupun hasil ini, kita buat keputusan bahawa pihak saya sendiri, pihak Besar Himadun, kita akan berikan bantuan secara bulanan insya-Allah. Kemudian memerlukan dana sedikit yang perlu saya cari untuk nak menyumbang satu dipanggil kerusi ataupun tempat mandi istimewa khas yang kena buat sendiri. Kerana anak dia ni usia dia 8 tahun ni, dia dah besar, dia tak boleh pakai bayi punya tempat mandi sebab dia kena terbaring. Sudah menjadi tanggungjawab pengeluar beras terbesar, syarikat Faiza Sendirian Berhad hadir memberikan sokongan buat Zamir dan Hasimah. Selain menyelami kisah yang menimpa keluarga mereka, Kerani Kawalan Kredit Cawangan Pantai Timur Muhammad Syahidan dan pembantu logistik Pantai Timur Muhammad Nazrin Azim turut menghulurkan bantuan wang tunai beserta pelbagai produk keluaran syarikat Faiza. Sedikit sebanyak, kelengkapan asas masakan seperti beras, kicap dan rempah ratus dapat menambahkan bekalan makanan mereka. Kami ada memakan beras legenda di mana dia makan beras terbaik untuk cara masak ayam. Di sini ada sedikit semangat daripada pihak syarikat Faiza yang akan dapat membantu keluar Encik Zamir dan sekeluarga. Terima kasih. Zamir dan Hasimah sangat mendambakan momen indah bersama keluarga tercinta. Namun apakan daya, perjalanan hidup Zara dan Zarif penuh berliku. Mereka percaya berkat kesabaran dalam menjaga anak syurga selama ini pasti ada ganjarannya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap